Ketua kerana memberi kebenaran ataupun laluan untuk saya membahas akta memindah akta bekalan elektrik 1990. Dan saya yang dipertua, selagi perbekalan elektrik dimonopolikan oleh TNB, Seksyen 37 satu yang memberi kuasa mutlak kepada TNB untuk menentukan sama ada untuk memotong elektrik, bekalan elektrik atau tidak boleh diterima. Dan kerana dalam keadaan yang sekarang ini, TNB mempunyai kuasa sebagai pengadu, penyiasat dan juga hakim untuk menentukan sama ada sesuatu kecurian ataupun tampering telah dilakukan. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan ini juga menggalakkan pegawai-pegawai akan takut menggalakkan mereka untuk memberikan rasuah. Soalan tambahan. Beri laluan. Ya, Tanjung Bangun. Ya, terima kasih. Ya, sila. Saya ingin bertanyakan beras, pandangan beras. Adakah selalunya kita mendapati pihak yang datang memotong elektrik adalah kontraktor lantikan TNB? Adakah kuasa tersebut boleh diturunkan kepada kontraktor dan bukannya kaki tangan atau pegawai TNB? Dan soalan kedua, mengapa meter itu dipotong tanpa dapat dibuktikan pada tempat dan masa kejadian dan hanya dapat ambil balik ke makmau untuk buat ujian baru didapati ada kejanggalan? Sekian, terima kasih. Terima kasih Tanjung. Sebenarnya saya akan berucap mengenai perkara ini. Sebenarnya pada biasanya siapa yang potong elektrik ini kita tidak tahu, kerana senantiasa dibuat tanpa kehadiran tuan punya premis, dan itulah yang menjadi masalah kerana penganiayaan sering berlaku dan berapa kes pun sudah dibawa ke mahkamah dan mahkamah pun rasa peruntukan yang sedia ada ini tidak adil langsung sekali. Sungguh pun perkataan dalam akta ni jelas mempunyai hak mutlak untuk memotong, tapi kadang-kadang mahkamah kerana rasa ini tidak adil, ada kes yang menyatakan perlu dibuktikan there must be a conviction sebelum bil yang dikeluarkan boleh dianggap perlu dibayar. Dan di bawah Seksyen 38 semua bil yang dikeluarkan oleh pekerja TNB dikatakan prima facie evidence. Itu maksudnya tanpa ada bukti lain, mahkamah mesti menerima apa-apa pun bayaran yang dinyatakan oleh TNB. Datuk Yang Di-Pertua, dalam keadaan di Malaysia ini di mana TNB merupakan pembekal elektrik monopoli dan apa yang mereka buat pengguna tidak tahu,
dan pengguna tidak ada alternatif langsung untuk membuktikan yang TMB ini yang bersalah. Datuk Yang di-Pertua, sungguh pun dalam pindaan yang sedang dicadangkan ada satu niat untuk memperbaiki keadaan, iaitu memasukkan pegawai daripada Komisen Tenaga sebagai orang tengah. Tapi apa yang sedang dicadangkan ini tidak akan menyelesaikan masalah, kerana masalahnya kita nak satu sistem yang adil, di mana pengguna mempunyai satu avenue untuk meluahkan dan membuktikan bahawa beliau tidak bersalah. Dalam kes yang dicadangkan, di mana perkara ini dirujuk kepada pegawai daripada Energy Commission ataupun Pesuruhjaya Tenaga ini, ia tidak menyelesaikan masalah, kerana semua bukti-bukti yang akan pegawai daripada Suruhanjaya Tenaga ini, mereka juga ambil daripada pihak TMB. Yang saya cadangkan ialah bahawa setiap penguaskuasaan yang dijalankan mestilah dibuat di dalam kehadiran pengguna atau wakilnya, dan juga pegawai TMB dan pegawai daripada Pesuruhjaya Tenaga ini, dari Energy Commission ini. Ini membolehkan bahawa bukti yang ada ataupun yang bukti yang ditunjukkan di dalam kehadiran ketiga-tiga pihak ini dapat membolehkan sekurang-kurangnya sedikit keadilan dalam keadaan sekarang ini. Yang Hormat, beri cerah. Datuk Seri. Ya, sila. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berperas. Saya ingin kongsi satu kedudukan yang seringkali berlaku dengan Yang Berhormat dan minta pandangan dengan Yang Berhormat. Selalu jika kita membuat satu perjanjian tenancy, memang ada minta cakaran atau deposit untuk air dan elektrik dalam satu cakaran deposit untuk jika semasa mengakhirkan perjanjian ini, memang itu untuk menjelaskan tunggakan jika ada tunggakan. Tetapi satu kedudukan selalu berlaku, iaitu semasa penyewa menjalankan peniaga atau sewanya, dan TMB dengan tidak apa sebab yang sekitar tidak difahamkan membenarkan tunggakan itu bertambah sampai satu kadar yang amat tinggi, dan semasa penyewa itu keluar dari perjanjian ini, dan tuan punya terpaksa membayar tunggakan itu. Jika tidak dapat disambung balik elektrik itu, apakah pandangan Yang Berhormat dan apakah cadangan Yang Berhormat untuk mengatasi perkara ini? Beruas sikit, beruas sikit lagi sambungan tu. Ya, sila. Terima kasih Beruas, terima kasih Speaker. Isu yang hampir sama, saya rasa nak minta pandangan daripada Beruas lah. Apakah niat di sebalik tindakan TMB yang bukan hanya memotong sementara berkenaan elektrik, tetapi memotong terus pada bayaran yang sekitar 1,000, sedangkan kalau dipotong sementara, penyewa mungkin saja boleh menyambung membayar dan disambung berkenaan elektrik, tapi dipotong terus sehingga menyebabkan pelanggan terpaksa memohon yang baru dan memerlukan masa yang panjang untuk diluluskan, kemudian dengan bayaran yang lebih tinggi, memerlukan kontraktor yang baru, memerlukan kos begitu besar kepada para pengguna. Saya rasa ini satu berniat jahat terhadap para pelanggan dan tidak menjaga hak pelanggan, sedangkan TMB menguasai monopoli bidang ini, tidak ada pilihan bagi pelanggan. Itu pandangan Beruas. Terima kasih Kota Melaka dan Kuala Nerus. Cadangan saya kepada Kota Melaka ialah bahawa kita mintalah penyewa menyambung ataupun mendapat bekalan elektrik terus atas nama dia daripada TMB. Tapi malangnya pada satu ketika dulu
sungguh pun kalau pengguna ataupun penyewa sewa premis tersebut selepas tidak membayar tunggakan, TNB enggan membekalkan elektrik kepada bangunan berkenaan, itu tidak adil. Tapi saya rasa pada masa ini sudah ada buat perubahan dan harap kita pun mesti mempertanggungjawabkan TNB kerana bertindak lambat. Terutama yang tadi Kuala Nurus mengatakan kalau ada tunggakan atas apa-apa sebab, TNB mestilah dipertanggungjawabkan supaya mereka bertindak lebih cepat. Kalau 1 bulan tidak bayar, mungkin mestilah ambil tindakan. Kita berbalik kepada peruntukan yang Ali Ambabak dari BROAS Bangsa Maju. Terima kasih, Datuk Speaker. Baru-baru ni Ali Ambabak dari BROAS ada satu kontroversi tentang itu meter TNB baru dan meter TNB lama, sebab reading berbeza banyak. Kadang-kadang naik itu angka sampai 50%. Apa pandangan atau komen dari yang dari BROAS? Terima kasih Wan Semaju. Memang itu merupakan satu rugutan dan komplain yang banyak kita terima. Sebagai kebiasaannya harga naik sampai lebih kurang 40%. Memang antara satu sebab ialah kenaikan tarif, tetapi yang bagi saya yang lebih penting ialah meter baru. Dan dalam Dewan Yang Mulia ini, Menteri pun sudah memberi jawapan bahawa kadang-kadang dikatakan ada 1% meter yang kita kata tidak tepat. Jadi kalau satu malfunction ini, kalau 1% ini memang banyak, kerana kita ada mungkin 10 lebih juta pengguna. Jadi kalau 1% pun sampai ratus ribu. Jadi Datuk Yang Dipertua, di Malaysia ni kalau meter kita rasa tak betul, kita tidak ada pihak ketiga untuk mengesahkan ketepatan meter baru yang dipasang oleh TNB. Begitu juga kalau mana-mana pengguna tidak setuju dengan bil yang dikeluarkan oleh bil kita kata estimated bill yang dikeluarkan oleh TNB, dikatakan meter itu rosak atau tidak tepat, kita tidak ada pihak ketiga untuk mengesahkan sama ada bil anggaran itu tepat atau tidak. Dan pada kebiasaannya dulu merupakan satu praktik di mana bil TNB akan mengeluarkan bil untuk jumlah masa 2 tahun untuk dipaksakan ke atas pengguna. Kalau tak bayar, potong elektrik. Datuk Yang Dipertua, tambahan lagi saya Yang Muhammad BROAS. Ya, silakan. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Yang Muhammad BROAS, saya nak bawa satu isu yang barulah. Ini berkenaan dengan deposit yang kita bayar. Bagaimana deposit ini digunakan? Sebab setiap individu kena bayar deposit. Dan deposit ni tak tahu macam mana digunakan. Adakah ia dilaburkan? Kalau dilaburkan macam mana? Ataupun adakah interest yang mereka kutip atau dapat atau terima daripada wang deposit ini? Dan setakat hari ini kita tak dengar apa-apa isu tentang deposit TNB. Saya minta melalui Yang BROAS hari ini Timbalan Menteri kena jawablah macam mana pengagihan wang deposit ini dilakukan. Terima kasih. Kalau tak silap saya, sekarang ni TNB membayar 1% faedah atas deposit selepas kita bantah ataupun naikkan ungkitkan perkara ini di parlimen ini. Kalau boleh berilah kata faedah bank lah lebih kurang 3% pada masa ini. Datuk Yang Dipertua, dalam sekurang-kurangnya 10 kes mahkamah telah memutuskan bahawa satu conviction adalah perlu sebelum pengguna diperlukan untuk membayar anggaran yang atau bil prima facie yang dikeluarkan oleh TNB. Dan sungguh pun ada ada 4 kes, sekurang-kurangnya ada 4 kes di mana dikatakan
conviction, disabit kesalahan diperlukan sebelum pengguna diperlukan untuk membayar bil anggaran yang dikeluarkan sebagai prima facie evidence oleh TMB. Tapi juga ada sekurang-kurangnya 10 kes di mana dikatakan conviction is not necessary. Maksudnya kerana perkataan yang betul jelas dikatakan dalam akta memberi kuasa yang mutlak, kalau saja dikeluarkan bil anggaran yang dikatakan TMB kerugian mesti dibayar terus. Datuk Yang di-Pertua, dalam keadaan di mana undang-undang yang diluluskan oleh Dewan yang mulia ini yang memang tidak mengikut prinsip asas keadilan, sekarang sudah dicadangkan lagi tambahan beban ke atas pengguna seperti Seksyen 5A yang baru. Dikatakan pengguna kalau disabitkan kesalahan mesti membayar holding cost semua barang-barang yang dirampas. Kalau untuk semua kes jenayah yang lain di bawah kanun kesesaan, semua barangan yang dirampas ataupun yang disita disimpan oleh polis, memang penjenayah tidak dikenakan kos untuk simpanan barang-barang tersebut. Kenapa kerajaan begitu keras terhadap pengguna elektrik saja yang kalau disyaki melakukan sesuatu kesalahan seperti yang saya katakan tadi, memang senang disabitkan kesalahan kerana semua bukti di tangan TMB. Mereka lah pengadu, mereka lah penyiasat, mereka lah penentu semua equipment yang dikatakan tidak telah di-tampered ataupun ada kecurian. Pengguna biasa tak ada any avenue untuk membuktikan sebaliknya. Oleh demikian saya mohon kabar kerajaan jangan menambahkan lagi hukuman, tetapi melipat gandakan penguatkuasaan dengan denda yang sedia ada. Kalau dikuatkuasakan dengan baik, memang pengguna yang mencuri ini sudah pun cukup takut kepada peruntukan yang sedia ada. Akhir sekali, Datuk Yang di-Pertua, saya nak katakan bahawa Bukit Kantang. Terima kasih kepada Datuk Speaker, terima kasih kepada Beruas. Saya nak minta pandangan atau komen daripada Beruas. Ada laporan daripada Suruhanjaya Tenaga Semenanjung Peninsula Malaysia Electricity Supply Industry yang menyebut tentang berlakunya kelebihan ataupun surplus kapasiti di Semenanjung Malaysia pada tahun 2003 sebanyak 56% dan tahun 2009 sebanyak 53%. Maknanya antara hitung panjang berlakunya lebihan penggunaan yang disuplaikan oleh IPP ini antara 31 hingga 45%. Dan menurut laporan ini TMB terpaksa membayar juga. Jadi saya nak minta pandangan daripada Beruas. Sepatutnya tarikh elektrik ini tidak berlaku kenaikan seandainya TMB bijak untuk menguruskan dan IPP ini tidak perlu diadakan dan hanya perlu dibuat oleh TMB supaya penggunanya akan dapat membayar dengan harga yang murah. Minta pandangan daripada Beruas. Terima kasih Bukit Kantang. Saya memasukkan cadangan tadi ke dalam ucapan saya. Memang benar, kita dapati kerajaan begitu sayangkan IPP penjana kuasa elektrik ini supaya mereka mengaut untung besar, tetapi apabila didapati kos terlalu tinggi kerana kos membeli bekalan elektrik daripada IPP ini sangat tinggi, dia diturunkan kepada pengguna dan mereka berlaku begitu keras terhadap pengguna yang lebih berjuta-juta ini, kerana mungkin rakyat dianggap tidak ada daya untuk melawan balik kerana monopoli ini elektrik. Kita dapati juga baru-baru ini ada cadangan
memaksa TMB untuk membeli 11 IPP yang telah wang MDB beli dengan harga tinggi. Kalau itu berlaku, TMB terpaksa naik lagi tarif. Kita rakyat mesti bantah tentang tindakan kerajaan yang tidak merancang dengan baik kuantum ataupun jumlah tenaga yang kita perlu. Tapi yang kita nampak, kita berikan kontrak-kontrak untuk pengeluaran IPP ini yang mengaut untung besar, dan juga kita dapati ini telah menjejaskan ataupun tarif hingga rakyat terpaksa membayar tarif yang tinggi. Kalau kita bandingkan secara purata, bil air yang kita bayar ini mungkin tak sampai 10% daripada bil elektrik setiap rumah dan setiap pengguna. Jadi saya berharap kerajaan mesti memastikan TMP tidak boleh dipaksa membeli kuasa yang berlebihan dan tidak boleh digunakan, dan juga tidak dipaksa membeli IPP yang dengan harga yang tinggi yang telah wang MDB beli daripada IPP ini. Saya pun tak faham kenapa kerajaan dulu menggalakkan IPP ini mengeluarkan tenaga secara berasingan. Sekarang ni pula bertindak memberikan untung yang banyak kepada IPP ini, membeli balik pula melalui wang MDB. Jadi kalau kerajaan Kota Raja Bangun. Untuk Speaker, terima kasih Beras. Saya sebenarnya nak mencelah ni bukan mengenai IPP, tapi saya takut terlepas nanti. Saya ingin mendapat pandangan YB Beras mengenai pembekalan elektrik oleh pemegang lesen ini kepada bangunan-bangunan seperti kelang ataupun gerai-gerai dan sebagainya yang tidak mempunyai kebenaran merancang oleh PBT, ya, kerana berlaku semasa kita mengambil alih Negeri Selangor, baru saya sedar, ya, bahawa banyak bangunan-bangunan haram termasuk kilang-kilang, gerai-gerai dan perumahan sekali, ya, perumahan-perumahan yang terbengkalai itu, mereka tidak mempunyai kebenaran merancang, tetapi mereka mendapat bekalan air dan juga bekalan elektrik. Dan apabila terdapatnya perkara ini berlaku, PBT dan pihak berkuasa lain tidak berupaya untuk orang kata to stop the development, ya, sebab pihak kelang misalnya akan merayu dan untuk mengambil tindakan terpaksa dibawa mahkamah. Jadi kita ada banyak masalah rentetan di atas pembekalan elektrik dan air kepada premis-premis yang tidak ada kebenaran merancang. Apakah YB ingat peraturan ini patut kita semak dan mungkin pindah hanya premis-premis yang mempunyai kebenaran merancang daripada pihak berkuasa sahaja boleh menerima bekalan elektrik ataupun air? Terima kasih. Ya, sila. Terima kasih Speaker. Saya nak minta juga pandangan Beras. Sebelum itu Beras telah mengatakan bahawa adalah satu paradok bahawa kerajaan membeli, bukan kerajaan, awak MDB membeli IPP dengan harga yang mahal. Ekoran daripada itu kita terpaksa keluarkan duit untuk bayar, dan akhirnya pengguna yang membayar. Cuma pandangan Beras, adakah ini bermaksud YMDB membeli jana kuasa IPP ini dengan harga yang murah, harga yang mahal, walaupun IPP ini dapati telah pun berumur dan jangka hayatnya agak sudah pendek dan masa untuk operate pun agak pendek, tetapi yang lebih penting mereka juga punya lesen yang dikeluarkan oleh TMB. Maknanya seolah-olah YMDB membeli lesen itu balik, dan ini yang menyebabkan harga tu mahal. Apa pandangan Bro tentang ini? Terima kasih. Terima kasih Kota Raja dan Sungai Petani. Berkenaan dengan soalan pertama, saya rasa memang mungkin kerana tekanan politik, kadang-kadang kerajaan meminta TMB membekalkan bekalan elektrik kepada tempat-tempat yang tidak dilulus perancangan
di tempat-tempat squatters area ataupun tempat setinggan. Ini saya faham atas mungkin kerana isu keperi kemanusiaan, tetapi itu tidak boleh menjadikan satu perkara lumrah. Kalau boleh, kita mesti bekerjasama dengan kerajaan tempatan memastikan setinggan baru ini tidak dibenarkan berluasa, dan apa yang kita ada sekarang ni mesti dirancang untuk dipastikan tempat-tempat setinggan ini dirancang dengan baik dan dibangunkan secara sistematik, supaya mereka dapat kelulusan daripada pihak perancang dan juga dapat bekalan elektrik dan air. Datuk Speaker, saya menjelas sikit lagi nak tanya. Ya. Saya boleh terima alasan untuk setinggan, ya, perumahan setinggan, tapi saya agak sukar untuk menerima alasan untuk kelang-kelang. Ya, banyak kelang-kelang haram yang telah dibangunkan, dan juga ada pembinaan rumah, pemajuan rumah, development oleh syarikat-syarikat besar juga. Kita ada satu di Pulau Indah sampai sudah ada masalah, tapi kita heran macam mana satu pembangunan yang tidak dapat kebenaran merancang boleh dapat pembekalan elektrik itu. Saya setuju dengan Kota Raja lah. Kalau orang nak mengaut untung, tak nak bayar cukai pembangunan kepada kerajaan negeri dan tidak mendirikan industri di kawasan yang yang tidak boleh diluluskan, memang saya setuju. Pihak TNB tidak harus bersekongkong dengan mereka melanggar undang-undang. Dan berkenaan dengan IPP yang dibeli dengan harga yang tinggi daripada TNB, kalau kita masih ingat semasa Tan Sri Ani Arok enggan menandatangani surat perjanjian di antara TNB dengan IPP dan sudi meletak jawatan atas prinsip dengan terma-terma perjanjian yang berat sebelah yang akan membebankan rakyat, beliau tidak sanggup menandatangani IPP, perjanjian IPP ini. Kita mesti sekali lagi menegaskan kepada kerajaan bahawa semua tindakan yang sekarang yang diambil oleh pihak kerajaan semata-mata memihak kepada IPP ahli-ahli korporat ini dan membebankan rakyat. Saya harap tindakan sedemikian seperti membeli balik IPP dengan harga yang tinggi, sesiapa yang bertindak sedemikian menjejaskan hak rakyat patut dipecat dan tindakan tegas diambil terhadap mereka. Kerana akhirnya bilion-bilion, berpuluh-puluh bilion ini rakyat mesti menanggung. Bukan saja menanggung, tapi industri kita, kalau tarif elektrik terlalu tinggi, industri kita tidak kompetitif, tidak boleh bersaing dengan pengeluar-pengeluar di luar negara, hingga akan menjejaskan ekonomi Malaysia dengan teruknya. Oleh demikian, saya berharap fakta-fakta ini mesti dibuat pertimbangan dan harap pihak kerajaan membuat pindaan yang perlu untuk memastikan rakyat tidak terus menjadi mangsa. Terima kasih. Ya, Bukit Katil.